Selamat pagi kelas, 大家早上好。Okay, hari ini kita masuk unit ke-21. Budaya dan adat mekar dalam hati. Budaya 是文化， adat 是习俗， mekar dalam hati 在心中绽放，就是说呢，是由心的去尊重、去爱惜我们的文化和习俗，让它传承下去。OK， 我们来看生字 mekar 产生与发展 theater 戏剧 bikin barat 吉兰丹民谣对唱 menyuburkan 增进 mencerminkan 反映 identity 个性 auditorium 礼堂音乐厅 kesuntukan masa 缺少时间 pantang larang 禁忌 diingkari 被违反 roh jahat 恶魔 berendoi 一种迎接新生诞生的宗教仪式。好，我们接下来看106面 mendengar dan bertutur. Aktifnya kelab kebudayaan. Aktif maksud 活跃 kelab kebudayaan. Kelab kebudayaan sekolah jenis kebangsaan Cina Baling sangat aktif, 很活跃哦。Kelab ini sering menganjurkan aktiviti kebudayaan. 它常常举办一些文化活动哦。Raksud ialah pengerusi kelab tersebut. Pengerusi 就是主席。Pada suatu hari, Raksud ditemu ramah oleh wartawan majalah sekolah. Temu ramah 采访 wartawan 记者 majalah sekolah 校刊 okay. Bolehkah kamu ceritakan aktiviti kelab kebudayaan? 你可以说出你们有什么活动吗？ Boleh. Kelab kami menjayakan pelbagai aktiviti seperti persembahan teater, boria, dan dikir barat. Okay, aktiviti 是这一个活动，他们有这一个戏剧 boria, dikir barat 这一些活动。Bolehkah kamu ceritakan keanggotaan kelab ini pula? Anggota 就是会员哦，他们这个 club 到底有几个会员？他们的资料他说，好。Keanggotaan kelab itu terdiri daripada 50 orang, 有50个人参与。Anggotanya berbilang bangsa, 有各民族。Murid tahun 45 dan 6 menjadi anggota kelab ini, 都是由4、5、6年级的学生参与的。Apakah pencapaian kelab ini? Okay. 他会怎么说呢？Kelab itu telah mengadakan persembahan kebudayaan pada peringkat daerah. Mereka juga mengadakan persembahan peringkat negeri. 他说这个 club 有什么表现呢？接着 Rasul 就告诉他，他们在 peringkat daerah 县的时候有做一个表演。那么除此之外呢，他也在 peringkat negeri 州的，他们也是有去表演。Okay, selepas sesi temu ramah itu, Rasul berbual-bual dengan rakan-rakannya。那一个采访之后呢， Rasul 就跟他朋友聊天了。Siapakah yang menemu ramah kamu tadi, Rasul? 谁采访你呀？所以他就会回答 Saya ditemu ramah oleh seorang lelaki. Beliau wartawan majalah sekolah. 我被一名男子采访，他是学校的
校刊的记者。Apakah yang telah kamu beritahu beliau? 你跟他说了什么呢？ Saya memberitahu beliau bahawa kelab kita di sekolah. Kelab itu di sini amat menarik hati. 我告诉他我们这一个学校的这一个 club。那么这个 club 呢，他说很吸引人。接着 Ruben 又再问了。Kelab itu mengadakan persembahan di mana? Kelab itu telah mengadakan persembahan kebudayaan pada peringkat daerah. Mereka juga mengadakan persembahan peringkat negeri. Kita mesti memastikan pada tahun depan kita lebih berjaya. 他说呢，我们这一个文化学会主办的这些表演在哪里表演呢？他说我们有在县的，也有在这个州的。那么明年我们要确定我们这一个学会会更加的成功。Oke, kita pergi ke muka surat 107. Membaca. Pertandingan kebudayaan. Pertandingan 是比赛。Kelab kebudayaan sekolah jenis kebangsaan Cina Baling akan menyertai pertandingan kebudayaan peringkat negeri. 他们将要去参加这一个州的比赛。Oleh sebab mempunyai masalah tertentu, 因为有一些情况。Cenhui dan rakan-rakannya berbincang untuk memilih latihan yang perlu diberikan keutamaan. 他就跟他的朋友讨论一些哪一个练习是需要比较注重的。Mereka membuat keputusan berdasarkan matlamat yang hendak dicapai. 他们就做了决定。他们到底要达到什么目标呢？ Hal ini penting agar mereka dapat menjuarai pertandingan kebudayaan yang disertai. 那么这个很重要呢，因为他们就可以以方便他们得奖在这个比赛中得奖。Pertandingan Boria, tempat Dewan Komuniti. Pertandingan tarian singa, kompleks warisan. Pertandingan teater budaya, Auditorium Intan. Semua ini diadakan pada bulan Ogos. Kelebihan kelab pernah menjuarai pertandingan Boria peringkat negeri. 那么曾经在这个 Boria 这个舞得奖，州的得奖。Mempunyai jurulatih tarian singa yang berpengalaman， 就是很有经验的舞狮教练。Pernah menjayakan teater budaya peringkat daerah， 那么他们曾经成功的在这一个县的表演很成功的表演给 masalah kesuntukan masa， 不够时间了 untuk membuat latihan。Kurang pengalaman untuk mengadakan persembahan tarian singa， 那么他们缺乏经验在这一个舞狮表演。Peralatan muzik terhad， 就是他们的这一个乐器不够有限。Okay? Jadi keputusannya Cenhui memilih aktiviti pertandingan tarian singa perlu diutamakan kerana kurang pengalaman. Okay? 为什么呢？因为他觉得这个舞狮他们缺乏经验，所以他需要注重在这一个舞狮练习。Okay, kelas muka surat 108. Pantang larang masyarakat kita. Murid-murid baca dialog ini, kemudian kamu akan catat maklumat dalam bentuk grafik. Okay?
pantang larang 是禁忌。masyarakat 社会 pantang larang masyarakat kita 给我们的禁忌。Dalam kalangan masyarakat Cina ada banyak pantang larang， 在华人的社会里有很多禁忌。Sebagai contoh, kami tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama tahun baharu Cina. Perbuatan itu dianggap menolak tuah. OK， 比如说呢，华人在农历年初一是不可以扫地的，因为扫地呢会把好运扫走。OK， Ruben pula bercakap, bagi masyarakat India pula, ibu yang mengandung dilarang keluar rumah seorang diri pada waktu malam. Jika larangan ini diingkari, mereka akan diganggu roh jahat. Ruben 就说呢，在印度的社会里，印度人怀孕的妈妈呢，就是不可以在晚上一个人去上街出去。如果违反这一个pantang这个larangan，那么他们会被 roh jahat， 刚才我们说是恶魔或者是一些幽灵缠身。Islah samalah juga dengan orang Melayu. Kami pun ada pantang larang. Contohnya, kami dilarang bersiul di dalam rumah. Perbuatan ini dipercayai akan menyebabkan ular memasuki rumah. 他说，我们马来人也是一样啊，我们也是有禁忌，比如说，我们不可以在家里吹哨子、吹口哨 bersiul， 这样会引蛇入屋子，有蛇来进屋子。Wah, menarik sungguh cerita tentang pantang larang masyarakat kita. Sebenarnya amalan pantang larang tersebut bertujuan untuk mendidik tingkah laku seseorang. 他说呢，哇，好吸引人啊！这些禁忌的故事，其实呢，这些禁忌呢，最主要就是要教育我们良好的行为。Okay, kelas, selepas kamu baca dialog muka surat 108, mari kita catat maklumat dalam bentuk grafik. Okay. Pantang larang masyarakat Malaysia, China, India, Melayu。还记得刚才你听的 dialog 里他们的pantang larang吗？想一想。好，我们去看我们的答案。Okay, pantang larang masyarakat Malaysia, China tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama tahun baharu Cina kerana dianggap menolak tuah. India, ibu yang mengandung dilarang keluar rumah seorang diri pada waktu malam kerana akan diganggu oleh roh jahat. Melayu, dilarang bersiul di dalam rumah kerana dipercayai akan menyebabkan ular memasuki rumah。你答对了吗？你记得吗？刚才我们读过的 dialog 所说的这些pantang larang 禁忌。Okay, kelas, kita pergi muka surat 109 ayat songsang。ayat songsang 它是把句子颠倒化，就是说呢，setiap ayat dia memang mula dengan subjek dan predikat。subjek 就是主语 ，predikat 是谓语。好，那么现在 ayat songsang 它是把它颠倒了，把这个 predikat 放来前面 ，subjek 放去后面。OK， 好，这个 adat berendoi 就是这个merupakan adat yang masih diamalkan oleh masyarakat Melayu 马来人的这一个习俗。Adat ini dilakukan untuk meraihkan kelahiran cahaya mata dalam
sesebuah keluarga。那么这个习俗呢，就是他们为了要庆祝一个新的生命诞生在家庭里哈，那么就是有一个新的 baby。好，所以呢 kita lihat adat berendoi perlu dihargai。那么从这里我们可以知道 adat berendoi 是 subject， perlu dihargai 是 predikat。所以当我们把它变成 ayat song sang 的时候，变成 perlu dihargai adat berendoi。你没有加字哦，你就是直接把这一个倒反过来。Kita lihat contoh ayat yang kedua. Adat ini seharusnya dipelihara。所以现在我们的句子倒反回来就变成 seharusnya dipelihara adat ini。Ayat ketiga. Adat ini mempunyai nilai positif. Oke, kamu coba jawaban kamu. Oke. Ya, mempunyai nilai positif adat ini. Ayat keempat. Adat ini diadakan bagi meraihkan kelahiran cahaya mata。所以这一句是怎么变呢？把它变成 ayat song sang 呢？我们看 bagi meraihkan kelahiran cahaya mata adat ini diadakan。可以吗？ Dapat? Oke, kita pergi contoh yang seterusnya. Izuni sangat gembira. Jadi ayat song sang sangat gembira Izuni. Majlis berendoi berjalan lancar。所以你的答案是 OK， 好看 berjalan lancar majlis berendoi。Soalan 3, saudara Mara mengucapkan tahniah. Jawaban kamu? Ya, mengucapkan tahniah saudara Mara. Ibu bapa Izuni bersyukur kepada Tuhan. Jadi jawaban kamu ialah kepada Tuhan ibu bapa Izuni bersyukur。你都答对吗，小朋友？好，我们现在来看这个 inti bahasa。好， ayat susunan biasa ialah ayat yang subjeknya di hadapan dan predikatnya di belakang。这个是通常我们用的普通句子。ayat yang biasa kita guna subjek di depan, predikat di belakang。tetapi ayat song sang ialah ayat yang predikatnya dikedepankan mendahului subjeknya， 就是先把 predikat 放前面才到 subject， 可以吗 ？OK， 好，希望你们看了这里，你们会知道如何把 ayat susunan biasa 变去 ayat song sang。Oke, sebelum akhiri tajuk ini, kita pergi latihan pemulihan. Pindahkan maklumat ke dalam peta pemikiran. Peta pemikiran 就是思路图。Kamu hanya perlu isikan maklumat yang diberi ke dalam peta pemikiran。这个是很容易的，因为它已经把资料全部都写出来给你了。OK。Kita pergi lihat jawapan. Okay. Bangunan warisan, Museum Negara, Majlis Jamek, Museum Diraja. Okay. Terletak di Jalan Damansara, terletak di persimpangan Sungai Klang, terletak di Jalan Istana. Diresmikan pada 31 Ogos 1963.
Dibina pada tahun 1909, berkeluasan 11,34 hektar. Reka bentuk bercirikan ukiran Istana Melayu. Dipengaruhi oleh seni bina India Utara. Tempat yang di Pertuan Agong bersemayam mulai tahun 1957 hingga 2011. OK， 最后了，latihan pengayaan. Kelaskan alat muzik tradisional Melayu dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. OK， 就是你阅读了之后，你要把它放进 peta pemikiran. OK， alat muzik tradisional masyarakat Melayu. Dalam kalangan masyarakat Melayu, 在马来人社会里 terdapat pelbagai alat muzik tradisional. 有很多的传统乐器。Alat muzik ini dapat diklasifikasikan kepada jenis tertentu. Diklasifikasikan 就是归类。Alat muzik seperti gong, canang, ketuk buluh dan angklung ialah alat muzik idiofon. Alat muzik jenis ini menghasilkan bunyi menerusi kaedah ketukan, lagaan dan goncangan. 好，这个 kaedah ketukan, lagaan dan goncangan 就是敲击、撞击跟摇的。OK. Rebab, gambus dan kecapi buluh pula merupakan alat muzik kardofon. Alat muzik jenis ini menghasilkan bunyi daripada petikan atau gesekan tali yang diregangkan. OK， 就是用弹的，或者是 gesekan 就是摩擦。就比如说 alat muzik seperti rebana ubi, kompang, gendang ibu dan gendang anak merupakan alat muzik membranofon. Alat muzik jenis ini menghasilkan bunyi daripada paluan bahan kulit yang diregangkan. OK， 这一种是他们用敲击的，敲击用手拍打。Alat muzik yang menghasilkan bunyi menerusi peniupan pula dikenali sebagai alat muzik aerofon. Serunai, seruling, selumprit dan nafiri adalah antara contoh alat muzik jenis ini. Ya murid-murid, kalau ingin tahu jenis-jenis alat muzik ini, kamu boleh cari di laman web. 你可以上网找这一些alat muzik， 比如说你找这个 gong、canang， 你去找这些，你就可以看到它的乐器到底是怎样的。Okay, sekarang kita lihat peta pemikiran. Okay, ini peta pemikiran. Alat muzik tradisional masyarakat Melayu. Ada 4 jenis alat muzik tradisional. Idiofon, kardofon, membranofon, aerofon. Okay. Kemudian idiofon pula ada gong, canang, ketuk, buluh, angklung. Kardofon, rebana, gambus, kecapi, buluh. Membranofon, rebana ubi, kompang, gendang ubi, gendang anak. Aerofon, serunai, seruling, selumpit, nafiri. OK， 这个就是刚才我们读过的课文，它的 peta pemikiran， 思路图。好，同学们，今天你们看完了21课，那么接下来你要做的功课是随堂考这一个 Sumatif 7第7的练习，就是从 Unit 19、20、21的练习去做 Sumatif 第7的。
然后我们下次会讨论。谢谢大家。